Isu Hakim Nazlan, akhirnya Ketua Hakim bersuara. Tak puas hati, SPRM pertahankan tindakan siasat Hakim Nazlan. Isu terima bersatu, DAP beri amaran pada Pakatan Harapan. Sah, Amanah dan UMNO Kelantan bergabung tumbangkan PAS. Sanusi perlu minta maaf atau berdepan saman? Walaupun lumrah bagi hakim menerima kritikan daripada pihak terkilan dengan keputusan mahkamah, namun tomahan terhadap hakim dan badan kehakiman sejak beberapa hari lalu agak keterlaluan, kata Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat. Beliau berkata hakim menjadi subjek penelitian, justru mereka perlu menyediakan alasan penghakiman yang boleh dibaca, dianalisis, dibincang dan didebatkan. Tengku Maimun berkata keseluruhan sistem rayuan adalah berdasarkan kesedaran bahawa hakim itu sendiri berdepan kekhilafan. Jadi rakyat termasuk ahli politik pada tahap tertentu bebas mengkritik badan kehakiman. Ini tidak bermakna mereka boleh melancarkan serangan tidak berasas dan keji terhadap badan kehakiman atau hakim tertentu bagi tujuan tertentu. Bagaimanapun apa yang berlaku baru-baru ini terhadap badan kehakiman dan hakim, pada pandangan saya agak keterlaluan, katanya ketika berucap pada majlis mengangkat sumpah jawatan dan taat setia Hakim Mahkamah Tinggi. Akhir-akhir ini mahkamah menangani kes berprofil tinggi dan berkepentingan awam dan adalah wajar bagi hakim berdepan kritikan atau dakwaan yang dilemparkan terhadap mereka susulan keputusan yang dibuat. Kenyataannya itu merujuk kepada dakwaan bahawa beliau bersetuju membenarkan campur tangan dalam kes membabitkan bekas Perdana Menteri Najib Razak dan Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi, sekaligus membawa kepada laporan polis dibuat bagi menafikan tuduhan berkenaan oleh pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan. Pejabat itu berkata tiada asas kepada dakwaan berkenaan yang mendakwa Ketua Hakim bersetuju mempercepat kes terhadap dua ahli politik itu. Selain itu, Hakim Mahkamah Rayuan Nazlan Mohamad Ghazali turut membuat laporan polis berhubung artikel yang mendakwa beliau disiasat berhubung jumlah wang yang tidak dapat dijelaskan dalam akaun banknya. Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah berkata Nazlan menafikan dakwaan yang palsu, tidak berasas dan berniat jahat, bertujuan menyerang kredibilitinya sebagai Hakim Mahkamah Rayuan itu. Nazlan adalah hakim perbicaraan yang mensabitkan kesalahan terhadap Najib berhubung kes SRC International pada 28 Julai 2020. Disember lalu Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan terhadapnya. Rayuan berhubung sabitan berkenaan sedang berjalan di Mahkamah Persekutuan. Tengku Maimun turut menekankan kepentingan badan kehakiman menjadi benteng terakhir dalam demokrasi berperlembagaan dan tidak boleh timbul sebarang kecurigaan bahawa badan kehakiman sudah ditawan. Beliau berkata, kritikan yang ditujukan sepatutnya membina, bukan meremehkan kebebasan badan kehakiman dan keyakinan orang awam terhadap badan berkenaan. Tiada sesiapa pun patut menyemai keraguan dalam kalangan orang awam berhubung integriti badan kehakiman atau hakim, tambahnya. Tengku Maimun turut menyeru hakim agar tidak berputus asa dan lemah semangat dalam melaksanakan tugas selaras prinsip undang-undang. Walaupun kita tidak dapat mengawal kata-kata atau tindakan sesetengah pihak yang berniat jahat atau berhasrat memusnahkan imej badan kehakiman adalah menjadi kawalan kita, lebih menjamin tiada seorang pun masuk campur dalam urusan kita. Beliau berkata campur tangan tidak akan berlaku jika kes diputuskan tanpa pilih kasih, tanpa niat buruk atau motif, tanpa tekanan dua atau dalaman dan mengira personaliti. Pandangan awam dan popular tidak penting. Kes diputuskan berdasarkan keterangan dikemukakan di mahkamah dan berasaskan prinsip undang-undang sedia ada, termasuk stadisisis iaitu kepatuhan kepada duluan dalam membuat keputusan. Apa sahaja ujian dan cabaran didepani, prinsip berkenaan mesti dijunjung. Hanya jika kita berpegang kepada prinsip utama, barulah kita layak dipanggil hakim, katanya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menolak kritikan berhubung siasatan terhadap Hakim Mahkamah Rayuan Nazlan Mohamad Ghazali dengan berkata pihaknya mempunyai kuasa untuk menyiasat mana-mana pegawai badan awam termasuk hakim. Dalam kenyataan, SPRM berkata pihaknya diberikan kuasa untuk menyiasat kes jenayah rasuah bawah Akta SPRM 2009. Ia menjelaskan bahawa pegawai badan awam adalah mana-mana orang yang menjadi anggota, pegawai, pekerja atau perkhidmatan sesuatu badan awam. Ini termasuklah anggota pentadbiran ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, hakim Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Persekutuan dan mana-mana orang yang menerima apa-apa saraan daripada wang awam, katanya. Sebelum ini, Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim membidas tindakan SPRM menyiasat Nazlan yang dianggap sebagai cubaan memberi tekanan dan campur tangan politik ke atas badan kehakiman.
Beliau berkata institusi kehakiman sendiri mempunyai badan yang menyelia dan mengawal integriti hakim. Nazlan disiasat kerana didakwa memiliki wang sebanyak RM1 juta dalam akaunnya yang tidak dapat dijelaskan. Hakim itu membuat laporan polis berhubung tuduhan berkenaan dengan berkata ia adalah palsu, tidak berasas dan berniat jahat serta bertujuan menjatuhkan kredibilitinya sebagai hakim Mahkamah Rayuan. Dalam pada itu, SPRM berkata sebelum ini pihaknya mempunyai rekod menyiasat hakim dan kertas siasatan berkaitan diserahkan kepada pejabat peguam negara untuk membuat penilaian. Selaras prinsip pengasingan kuasa, setelah semua proses siasatan selesai dilakukan, kertas siasatan akan dikemukakan kepada pejabat peguam negara untuk membuat keputusan sama ada melakukan pendakwaan atau sebaliknya, katanya. Berhubung siasatan terhadap Nazlan, Suruhanjaya itu menerima satu aduan pada 15 Mac lalu, disusuli dua lagi pada 23 dan 27 April lalu. Siasatan ini masih berada di fasa awal dan melibatkan kepentingan awam. Harus dijelaskan bahawa apabila sesuatu siasatan dijalankan terhadap mana-mana individu, ia tidak bermakna individu tersebut telah melakukan kesalahan. SPRM meminta masyarakat umum memberi ruang agar proses siasatan dapat dijalankan mengikut lunas undang-undang ditetapkan, katanya. Sebarang keputusan sama ada Pakatan Harapan akan bekerjasama atau tidak dengan Bersatu mesti dipersetujui oleh semua parti komponen, kata Setiausaha Agong DAP Anthony Loke. Katanya dia percaya PKR dan Amanah tidak akan mengulangi apa yang berlaku di Melaka tahun lalu apabila kedua-dua parti itu memutuskan untuk menerima dua bekas adun UMNO untuk bertanding pada pilihan raya negeri di bawah tiket Pakatan Harapan yang cukup mengecewakan DAP. Ini keputusan besar. Saya fikir ia tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan semua parti Pakatan Harapan. Ini sesuatu berbeza daripada apa yang berlaku di Melaka. Di Melaka, ia hanya melibatkan beberapa individu menyertai parti komponen Pakatan Harapan. Tetapi di sini, kita bercakap mengenai membina satu kerjasama dengan parti politik lain yang kontroversi. Jadi sudah tentu, semua parti mesti bersetuju, kata Loke. Dia asap mengenai apa yang akan DAP lakukan sekiranya PKR dan Amanah tidak menghormati keputusan bersama itu. Dia berkata, "We will cross the bridge when we come to it." Yang bermaksud keputusan akan dibuat apabila tiba masalah berkenaan. Bercakap kepada pemberita semasa majlis berbuka puasa di Kuala Lumpur, Loke menegaskan adalah sukar bagi pembangkang untuk bekerjasama semula dengan Bersatu selepas apa yang berlaku pada 2020. Loke sebelum ini agak keberatan untuk menerima semula Bersatu yang berpaling tadah daripada gabungan Pakatan Harapan pada 2020 sehingga menyebabkan tumbangnya mereka daripada kuasa persekutuan. Dalam satu kenyataan, dia mendedahkan bahawa konsep kemah besar yang dipersetujui dalam resolusi Port Dickson merujuk kepada kerjasama dalam blok pembangkang dan bukannya dengan Perikatan Nasional dipimpin oleh Bersatu yang merupakan sebahagian daripada kerajaan hari ini. Ia susulan kenyataan Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub yang menggesa Pakatan Harapan berbincang dengan Perikatan Nasional. Loke berkata, setakat ini pucuk pimpinan Pakatan Harapan belum membuat sebarang keputusan untuk berunding dengan Bersatu. Sementara itu mengenai strategi kemah besar, Loke berkata, perbincangan dengan parti pembangkang lain pada pilihan raya umum ke-15 masih diteruskan. Dia berkata Pakatan Harapan berpendapat adalah lebih baik parti pembangkang tidak bertelagah sesama sendiri pada pilihan raya. Bagi PR15, kita ada rundingan kerusi, tidak boleh lawan satu sama lain dan bagi saya, ia masih proses yang berlanjutan, belum diputuskan lagi. Kita tak tutup pintu dengan parti-parti pembangkang yang lain, tapi sudah tentunya kita ada parameter kita, pendirian kita. Bagi saya, paling baik di kalangan pembangkang, jangan lawan antara satu sama lain, tapi sama ada ia dicapai atau tidak, belum diputuskan, katanya. Veteran UMNO Tengku Razaleigh Hamzah akan mengetuai gerakan dinamakan Angkatan Amanah Merdeka Rakyat Kelantan dalam usaha menumbangkan kerajaan PAS menjelang pilihan raya umum ke-15. Perkara itu disahkan Timbalan Ketua Amanah Kelantan, Cik Ibrahim Muhammad, antara lain mendedahkan program sulung gabungan rentas parti itu akan diadakan pada 7 Mei. Tahniah dan terima kasih kepada ayahanda saya, Tengku Razaleigh Hamzah, kerana sudi mengepalai gerakan Angkatan Amanah Merdeka Rakyat Kelantan yang merentas batas kepatian dan kepuakan. Allah tidak mengubah nasib dan situasi kita, kecuali kita sendiri mengubah apa yang ada pada kita. Kita hanya menawarkan rakyatlah yang memilih, katanya di Facebook. Bekas Setiausaha Agong UMNO Anwar Musa menyifatkan pertemuan kuli bersama pemimpin Kelantan termasuk daripada Amanah baru-baru ini adalah tindakan individu, bukan keputusan parti. Anwar yang juga Ketua Bahagian UMNO Ketereh mengulas laporan sebuah portal berita mengenai ahli Parlimen Gua Musang berkenaan yang mengadakan pertemuan dan perbincangan awal dengan pihak terbabit. PAS memerintah Kelantan lebih 30 tahun sejak 1990 dan kerajaan negeri ditunjanginya sering menjadi sasaran serangan musuh politik selepas dikatakan tidak mampu membawa pembangunan.
Pada 22 Januari, Ketua UMNO Kelantan Ahmad Jazlan Yaakob berkata, UMNO Negeri membuat keputusan enggan bekerjasama dengan PAS melalui Muafakat Nasional. Jazlan memberi alasan tindakan itu diambil selepas PAS Kelantan kekal menjalin kerjasama dengan Bersatu selain mahu bersama parti berkenaan menjelang PRU15. Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor, Isham Jalil, akan mengambil tindakan undang-undang terhadap Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Makno, jika beliau gagal memohon maaf dan menarik balik tuduhan terhadapnya dalam tempoh 48 jam berhubung dokumen PASLIK yang tersebar. Beliau berkata jika Sanusi faham mengenai undang-undang, sudah pasti pengarah pilihan raya PAS pusat itu tidak akan terlepas cakap dengan menuduh minit mesyuarat itu mungkin ditulis olehnya yang dikatakan mempunyai kepentingan atas pendedahan dokumen itu. Katanya walaupun Sanusi menggunakan perkataan mungkin, ia tidak melepaskannya daripada kesalahan memfitnah. Tidak ada sesiapa yang boleh terlepas daripada undang-undang jika mereka memfitnah, tidak kira sama ada orang biasa maupun menteri besar. Undang-undang tidak mengira status atau jawatan. Saya beri tempoh 48 jam kepada Sanusi untuk meminta maaf kepada saya dan menarik balik apa yang dikata. Jika tidak, saya akan mempertimbangkan tindakan selanjutnya, termasuklah tindakan saman seperti yang disarankan oleh netizen, kata Isham di Facebook. Pada sidang media, Sanusi berkata, beliau percaya dokumen tersebut dibuat oleh Laskar Cyber, pihak tertentu yang mahu mendapatkan manfaat daripada kewujudannya. Contohnya Ketua Penerangan Barisan Nasional Isham Jalil yang duk desak Samsuri iaitu Ahmad Samsuri Mukhtar buat sumpah laknat dan sebagainya. Isham ada kepentingan atas dokumen itu dan dia sedang menggunakan dokumen tersebut. Orang macam itu ada potensi untuk buat dokumen tersebut, katanya. Isham mencabar naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mukhtar yang juga Menteri Besar Terengganu bersumpah bahawa partinya tidak merancang untuk menjatuhkan pemimpin UMNO. Kalau semua perkara yang dalam minit mesyuarat itu tidak betul, suruh dia buat sumpah laknat, kata Isham kepada portal FMT. Samsuri sebelum itu menafikan wujudnya perkataan untuk menjatuhkan pemimpin UMNO susulan laporan mengenai penularan dokumen yang dikatakan minit mesyuarat parti itu. Dalam pada itu, Isham berkata beliau menyarankan dua menteri besar itu mengangkat sumpah laknat bagi membuktikan mereka tidak terlibat seperti disebut dalam minit mesyuarat itu, dan beliau juga akan turut bersumpah bahawa tuduhan terhadapnya adalah tidak benar. Namun saya rasa Sanusi juga seperti Samsuri akan takut untuk bersumpah laknat sebab jika mereka tipu, mereka tidak tahu mereka akan dilaknat di dunia dan akhirat. Oleh kerana saya tahu Sanusi akan takut untuk bersumpah laknat dan akan mencari pelbagai alasan untuk mengelak seperti juga Samsuri. Saya setuju dengan saranan netizen dan saya akan membuat laporan polis esok dan menyerahkan kepada pihak polis untuk menyiasat kesalahan fitnah Sanusi tersebut, katanya.